وخصوصا احترام وتقدير لصاحب الاسم الجميل يمن أمبوليائي نما شميل بن هيبات yaitu Syekh Ubaidullah Ahrar, wasitah masyhur dalam sanad Tariqah Naqsyabandiyah Aliyah, juga Bukhara, juga Maulana Ubaidullah Ahrar, Maulana Mir Kilal, Maulana Bahadi Naqsyaband, semuanya ini wasitah-wasitah dan perantaraan silsilah Naqsyabandiyah, asal mereka juga daripada Bukhara, silsilah Husainiyah Bukhariyah. Sebab itulah juga terjih Hambali yang dhaif, terjih juga bahawa Jalaluddin Kubra kembali kepada jaluran dan saluran itu Amir Yunan, yaitu Al-Ajal, bukan Ajal. Al-Ajal maksud dalam bahasa Arab yang paling tinggi, paling mulia, paling dihormati. Jadi sanad itu tapi nak tawakuf sikit, yani ambil perhatian bahawa hasru jami'i ansabil awliya Jawa, mengembalik seluruh nasab awliya Jawa kepada satu saluran ni nama tahakkum, yani buat putusan atas Allah. Tak boleh macam tu. Bukan semua saluran dan sanad awliya Jawa kembali kepada Jalaluddin Kubra. Sebab di Nusantara ni kadang-kadang boleh menisbahkan seorang kepada satu nasab melalui perempuan atau ibu atau nenek, dan kalau di sisi Arab tak mu'tabar itu nasab keturunan, ada melalui laki jantan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang muttafaqun alaih, yang telah disepakati, yang muttafaqun alaih bahawa awliya Jawa adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cukup habis. Faham? Lianna al-wilayata qarinatun nasabi 'inda al-Arab. Di sisi orang Arab, kewalian menunjuk kesahihan nasab. Kewalian yang sempurna, bukan kewalian yang sebab ada wilayatul uzma. Umpama Maulana Malik Ibrahim, iaitu kunci tanah Jawa, empunya tanah Jawa, tuan terutama tanah Jawa, pembukaan Jawa, memiliki Jawa, menyebabkan habiskan kerajaan Majapahit yang kalau berterusan ada sehingga orang bulan datang, nescaya kita hari ini dalam tanah kekufuran. Faham? Mafhum? Bahasa? Mafhum, yani 90%. Kalau Majapahit itu jatuh melalui usha Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Asy-Syekhul Maghribi, Asy-Syekhul Akbar, nescaya tanah ini tak jadi tanah umat Islam. Kalau berterusan Majapahit dan tak jatuh. Sebab Majapahit jatuh ketika orang Kristian dan bulat dah hampir sampai atau sampai. Kalau orang Kristian sampai dan masih lagi kerajaan itu ada lagi, habiskan umat Islam. Tak boleh ada umat Islam di sini. Jadi ketahuilah kebesaran Maulana Malik Ibrahim. Sebetulnya cakap dengan Syekh Rahimuddin, kunci segala-galanya adalah Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, itu Syekhul Akbar. Itu kunci, itu Syekhul Masyaikh, murabbi kepada segala awliya Jawa. Dan masyhur dalam lidah orang Jawa dengan gelaran Asy-Syekhul Maghribi. Itu bukan kebetulan, tak sudfah, maklum, laisat sudfah. Masalah berselisihan dalam nasab. Ana yang nak buat muqaddimah sikit sebelum menampaikan pendapat orang Maghrib. Mungkin. Sebentar. Ada satu hal yang mungkin perlu saya jelaskan. Maksud beliau tadi, kedatangan Maulana Malik Ibrahim menjelang runtuhnya Majapahit itu adalah menjadi sabab kemudian kejayaan Majapahit itu dilanjutkan oleh kejayaan Islam. Seandainya Wali Songo tidak datang ketika Majapahit runtuh, tapi yang datang adalah orang-orang Portugis dan lain-lain, niscaya Jawa ini akan menjadi bumi Kristen, bukan Islam. Sehingga dengan dikirimnya Maulana Malik Ibrahim di masa runtuhnya Majapahit, ini adalah keberkahan yang luar biasa yang dikirim oleh Allah SWT kepada bangsa Jawa ini. Yang boleh kata Maulana Malik Ibrahim, macam kita nak menyembelih lembu, tahu? Nak menyembelih lembu, sembelih lembu. Kita bagi jatuh awal baru sembelih dengan pisau. Jadi Maulana Malik Ibrahim menjatuhkan, buat itu mana? Bagi Majapahit nak hampir jatuh macam lembu. Dan Maulana Syarif Hidayatullah dengan kerajaan Banten, Demak, yang mewarisi Demak, menyembelih kekufuran di dalam tanah Jawa. Maksud beliau, lembu itu sapi kalau kata kita. Jadi ibarat orang memotong sapi kan mesti dirobohkan dulu sebelum disembelih. Maka kedatangan Maulana Ibrahim untuk merobohkan sapi itu yang kemudian disembelih rame-rame oleh Rasulullah. Artinya beliau mengibaratkan sapi tadi sebagai kekufuran, menyembelih kekufuran. Jadi alhamdulillah nak menampaikan satu maklumat yang tak diambil perhatian, ramai orang tak kenal, bahawa ketika mana tanah Jawa jadi umpunya kita umat Islam, ketika Andalusia jatuh di sana, tak tahu dari kurun 14 sampai kurun 15 ini usaha sombong dan masuk Islam ke tanah Jawa. Yani Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya menggantikan
kerugian kita di Andalusia dengan pulau yang menyamai Andalusia. Kita di Arab mempernamakan Andalusia Jannatul Andalus. Jannah yani ماذا؟ Jannah bahasa Melayu syurga Andalusia. Dan ketahuilah dalam geografi Arab, Andalusia nama pulau Andalusia. Pulau Andalusia. Jatuh pulau Andalusia, Allah menggantikan kita dengan pulau Jawa. Nusantara. Lah, ini masalah sesama waktu. Nusantara memang itu cara umum. Juga boleh tambah atas kalam Kiai. Ketika jatuh Baghdad melalui Mongol dan Tatar, Allah menggantikan kita Aceh Darussalam. Orang Arab yang sampai Aceh ketika Aceh fi aujiha, dalam kemajuan yang top kemajuannya, orang Arab kata ni Baghdad kedua. Tahu Baghdad sebelum jatuh atas tangan Mongol dan Tatar, pusat sedunia, kapital dunia, markazul hadara, pusat kemajuan semanusia. Jatuh atas orang itu barbar, orang Mongol dan Tatar. Terus Allah ganti Baghdad dengan Baghdad yang kedua di mana? Di Nusantara, Aceh Darussalam. Sehingga diberi nama, gelarannya umpama Baghdad, nama Baghdad Darussalam, Aceh Darussalam. Dan madrasah Sufiyah Baghdadiyah, madrasah Ghazaliyah, madrasah Akbariyah, semua pindah ke sini. Madrasah Sahrawardi pindah ke sini melalui Syekh Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkil. Selepas itu berterusan sampai saluran Sufi Irfaniyah, sampai Syekh Arsyad Banjari, Muhammad Nafis, Syekh Makassar, Syekh Abdullah Bugis, Syekh Dawud Fatani, Syekh Arsyad Banjari. Semua madrasah tasawuf yang sumbernya Aceh, yang mewarisi Baghdad. Yani maksud daripada kalam saya, ketahuilah kurniaan Allah atas kamu wahai orang Jawa. Walaupun Islam orang Jawa lambat, sebab saya nak cakap dalam bahasa Kedah, sebab ketegak. Tahu ketegak bahasa Melayu, bahasa inat, degil lah, Ibn Battuta ketika ni masalah Maghribiyah, saksian ulama Maghrib. Ibn Battuta bukan ahli rihlah sahaja, wali, arif, alim, mujtahid, imam. Ada yang menyatakan bahawa Syamsuddin Ailah, famili Syamsuddin di China juga kembali ke Ibn Battuta. Ada satu pendapat. Ibn Battuta ketika sampai Sumatera, Aceh, Pasai, kata wa ma wara Aceh biladu kufrin, maksudnya Jawa. Yang belakang, yang bumi yang membelakangi Aceh dan Sumatera adalah Darul Kufri, maksud Jawa, yani Majapahit dan kerajaan Sunda Hindus, Darul Kufur. Okey, Islam orang Jawa lambat, tapi dikurnia dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan menghantarkan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata dari pelbagai saluran dan jalur dan sanad untuk menisikan tanah ni dengan keberkataan darah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang kedua, masalah hilang nasab zuriat Wali Songo ada hikmah besar daripada Allah. Hilang dan disturb, maklum, gangguan, kacau, perselisihan, ada hikmah untuk menampaikan darah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh bangsa Jawa. Sebab bangsa Jawa akan kahwin dengan syarifah-syarifah, puteri anak-anak Aulia Songo. Ketika mereka tak jaga nasab, jadi boleh kahwin secara mana? Fasil, easy, mudah. Dengan itu, dah darah Jawi ini dah bercampur 100% dengan darah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kamu kalau tak ada darah melalui ayah-ayah kepada Rasulullah, niscaya ada darah Nabawi melalui nenek, ibu, grandmother. Itu jadi rahmat Allah atas bumi ini ketika menghilangkan atau tak jaga nasab. Ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang orang Jawa kena rasa bangga dan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Sebab datang Islam kepada Aceh melalui orang meniaga, tajir, tujar Arab. Tak ada orang masyhur yang dengan nasab nabawi yang sampai kepada Sumatera. Masa Islam Melayu dulu, sebab Melayu dengan Jawa, Sumatera dan alam Melayu. Semua orang meniaga, orang bisnes, orang dari Yunan, orang dari itu. Tapi Jawa memang tak ada syak bahawa yang membawa agama Allah kepada orang sini adalah orang pilihan Allah khusus, awliya besar. Jadi itu yang anugerah Allah, atau Allah menggantikan perlambatan, lambat masuk kepada Islam dengan kurniaan Allah khusus, awliya Allah yang ditanam di dalam tanah Jawi ini. Jadi
Tentang yang saya dengar tadi, walau tak faham semua kalam-kalam tetamu yang mulia, tapi satu conclusion, ringkasan, bahawa tak boleh buat putusan tentang nasab Wali Songo melainkan yang jelas. Umpama Maulana Ishaq Al-Hasani Al-Jilani itu dah, atau Pulau Besar Melaka itu silsilah yang jelas, tak ada berselisihan, ikhtilaf. Yang lain yang ada berselisihan, kata apa, kita menerima pendapat-pendapat walau tak sama, sebab tujuan satu dan sandaran satu, asas satu, tujuan satu. Asas bahawa semua awliya Songo memang dzurriyyatu Rasulullah, Ahlul Bait, tak ada syak. Berselisihan antara nasab ini Husaini, Hasani dari saluran itu, tak ada masalah itu. La yadurru nasab, tak memudaratkan nasab dan tak menafikan nasab, tak ada masalah. Jadi nasihat, jangan buat putusan. Sebab di tanah Maghribi saya satu kumpulan yang boleh bagi putusan tentang nasab seorang atau satu kumpulan, iaitu awliya Allah, ahli kasyfu. Tahu ahli kasyfu? Yang ketika melihat seorang, melihat bukan keturunan dia atau silsilahnya, sampai Adam melihat datu-datunya, ayah-ayahnya. Sabda Waliullah As-Sufi Suhail bin Abdullah At-Tusturi, seorang tabi'in besar, boleh jumpa namanya dalam Ihya Ulumuddin, kutub-kutub Sufi. Sahl bin Abdullah At-Tusturi kata radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi inni la a'lamu muridiyya min yawmi alastu bi rabbikum wa taqallubahum fi aslab ar-rijal wa istiqrarihim fi al-jannati aw an-nar wa a'lamu man kana yawma idhin an yamini wa man kana an yasari. Maknanya, demi Allah aku mengenali segala anak-anak muridku sejak dari zaman alastu bi rabbikum. Maklum ketika Allah berbicara khitab dengan Adam, dengan ambil zarrat-zarrat ruh anak Adam dalam alam zar kita, zarrat, dan qala alastu bi rabbikum, adakah mana? Alastu, adakah aku Tuhan kamu? Jadi arwah, dalam alam arwah semua ruh-ruh jawab kepada Allah, bala, bahkan ya Allah. Itu yang berlaku di Arafah. Ya, walau masuk kalam ahli hakikat. Sebab itulah pada Arafah nama Arafah fi'il ha dhamir. Arafah telah mengenalinya. Betul tak? Telah mengenalinya, yakni segala arwah telah mengenali Tuhan mereka dalam alam ruh sebelum memasukkan dalam tubuh badan, dah mengenali Allah. Itu berlaku peristiwa ini di padang Arafah. Sebab itulah kita pergi ke sana untuk meningati janjian dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Waliullah ni kata, saya mengenali seluruh anak-anak murid aku ketika Allah ambil janjian daripada arwah. Selepas itu berubah-ubah arwah tersebut dalam tulang sulbi dan rahim-rahim sehingga mereka dilahirkan. Dan wallahi, demi Allah aku mengenali siapa duduk sebelah kanan saya dan siapakah yang duduk sebelah kiri saya di alam arwah sebelum ada. Jadi tradisi di Maroko, tak ada orang berani kata aku syarif atau sayyid, melainkan dengan penaksian atau saksian. Penaksian atau saksian? Persaksian awliya Allah. Sebab ahlun nasab yadkhulu fihim ghairuhum, ahli nasab boleh yadkhul, masuk di kalangan mereka yang bukan daripada kalangan mereka melalui banyak pendakwaan tipu. Masalan, Sayyid ini kahwin dengan jariyah, hamba itu tak suci rahim, bawa nutfah benih anak dalam perut dan kahwin dengan Sayyid, melahirkan anak itu yang dari orang lain dalam rumah Sayyid, jadi dinisbah kepadanya. Mungkin anak itu akan melahirkan 100 kabilah. Zahir mereka syarif, hakikat mereka badui atau ajami. Sebab itulah perlu penaksian daripada awliya Allah. Yang ini saya nak menampai kepada saudara saya yang saya maaf, Al-Ba'alawi. Saya mengasihi, saya mahabbah Wali Songo dengan zuriat mereka lebih dari Ali Ba'alawi. Dan juga saya menanggap bahawa nasab zuriat Wali Songo lebih sahih dan lebih tinggi daripada nasab Al-Ba'alawi. Itu i'tiqad saya. Bukan ada sesuatu dengan Al-Ba'alawi. Al-Ba'alawi sini atas kepala saya, zuriat Fatimah Zahra. Faham? Tapi saya menanggap Umpunia Tanah ini adalah awliya Songo dengan zuriat mereka. Al-Ba'alawi datang jumpa hamparan yang telah siap, bumi telah siap, masuk dalam keadaan senang, tak ada kemusykilan. Siapa yang tumpah darah untuk mengislamkan ummah ini atau tanah ini? Ni zuriat Wali Songo. Zuriat Wali Songo. Jangan datang dari jauh nak ambil buah-buahan kerja orang lain. Mafhum? Radhiyallahu anhu. Dengar, Al-Ba'alawi sini, melainkan Syiah mereka. Yang masuk Syiah tak ada hormat sehingga taubat. Sebab saya tahu keadaan Al-Ba'alawi sini banyak Syiah banyak. Banyak.
Sebab yang mengikuti Syiah mengkhianati Fatimah dan Ali. Ada ramai orang ada gangguan fikir ikut Syiah setiap taat dengan Ahlul Bait. Yang mengikuti Syiah mengkhianati Ali dan Fatimah. Sebab kepimpinan umat Islam dalam kalangan Ahli Sunnah adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengeluarkan awliya Allah yang menguasai umat Islam adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hasan Al-Syadili, Abdul Qadir Jilani, Ahmad Al-Rafa'i, Ahmad Rifa'i, Sidi Ahmad Badawi, Bahauddin Naqshbandi, Sidi Ahmad ibn Idris, Imam Jazuli, Imam Ahmad Tijani. Kullu semuanya ni Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ketua Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi memang kita di Maghrib kalau ditanya siapakah tuan tanah Jawa atau Nusantara, Wali Songgong, muttafaqun alaih, disepakati. Di tanah Melayu, yani sebab Nusantara ini terbahagi, mungkin saya membagikan 3. Sulawesi, yani Bugis dan area itu, Jawa dengan Sumatera, yani Melayu luas, Pulau Melayu, Sumatera sampai Melayu Champa. Yang utara itu Islam lain, datang dari sejak dulu. Islam Melayu memang itu kelebihan mereka, masuk Islam dari dulu melalui 2 saluran, terus ke Aceh dan melalui turun daripada Champa. Ini lama Islam yang awal lagi. Sebab itu Kedah, Islam malang Kedah, saya duduk pada banyak masa di Kedah. Islam Kedah melalui seorang nama Syekh Abdullah Al-Ghmari. Al-Ghma, mana ada Ghmari di dunia melainkan di Maroko. Tapi amat malang, Habaib juga Al-Ba'alawi mengganggukan sejarahnya dan menisbahkannya kepada Al-Ba'alawi. Walhal namanya Al-Ghmari. Al-Ghma tak ada di dunia Ghmari melainkan di Maroko. Atau Terengganu masuk Islam melalui Syarif Baghdadi juga, Al-Hasani. Dan kamu boleh melihat dalam sejarah Nusantara lama tidak ada gelaran Said. Di Arab memang itu perkara yang diaturkan, dah ditetapkan. Husaini Sayyid, Hasani Syarif. Sebut kepada saya seorang Sayyid dalam sejarah Nusantara dulu, semua Syarif. Syarif Maulana Malik Ibrahim, Syarif Gunung Jati, Syarif Solo, Syarif Mindanao, Syarif Baginda, Syarif Baghdadi, semua Syarif. Syarif Umdatuddin, semua Syarif, betul lah? Semua Syarif. Husaini tak boleh guna Syarif dalam budaya Arab, nama Sayyid. Ini juga bukti atas nasab, atas kebanyakan nasab Al-Hasani di dalam Nusantara. Dan juga Kesultanan Melayu khusus dulu, semua Syarif, nasab mereka Syarif. Jadi tentang satu yang saya nak ambil 2 contoh, Sunan Jati, Gunung Jati, Syarif Hidayatullah dengan Maulana Malik Ibrahim Sunan Gelsing. Yang Sunan Gelsing ada banyak kalam di tanah Maghribi bahawa Sunan Gelsing iaitu Maulana Malik Ibrahim Kattani, keturunan nasab Al-Kattani Al-Idrisi Al-Hasani, ada maklumat ini dalam Zawiyah Kattaniyah. Dan dalam Zawiyah Kattaniyah itu mengatakan bahawa Jawa telah dibuka melalui anna Maghrib dan Adarisa, macam tu sebut. Tak tahu ni kena membahaskan, cari bukti lagi. Di Maroko menyebut dan bangga mengatakan bahawa Jawa ni telah masuk Islam melalui awliya Maghrib, khususnya Alul Kattani, ada macam ni. Jadi kamu sekarang kena usaha untuk cari. Sebab medan discussion berbicara tentang nasab Jawa, jangan kata dah ditutupi. Macam Ustaz yang cakap tadi, belum tutup. Tutup hari kiamat. Akan ditutupi hari kiamat. Hari kiamat akan Sayyidah Fatimah akan memanggil anak Anania. Yang bukan Anania tak boleh cium tangan Fatimah. Itu kelebihan Ahlul Bait. Hari kiamat Abu Bakar tahu Abu Bakar siapa, nombor kedua dalam umat Islam, akan tengok geram macam ni, tak boleh cium tangan Fatimah, tak boleh mendekati Fatimah. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam walau yang bermaksiat, faham, akan perlu Fatimah Zahra. Itu kelebihan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari kiamat ibu Fatimah akan membezakan cucu Anania, zuriatnya daripada orang lain. Itu hari kiamat, hari putusan. Sebelum itu jangan buat putusan. Sebab awliya Allah sahaja di dunia ini yang boleh memberi putusan kalau ada izin daripada Allah. Bukan awliya Allah jual beli kasyaf atau ma yang antara zuriat itu. La, bukan awliya Allah macam tu. Awas. Kalau ada izin daripada Allah, baru akan menampai nasab fulan itu kepadanya. Fahamlah? Bukan perkara yang terbuka atau diharuskan tanpa kecualian dalam. Jadi kesimpulannya, hasilnya yang saya nak menghabiskan berbicara saya dengan benda ini, dengan kalam ini, supaya khabar gembira kepada semua jaluran Hasani dan Husaini bahawa 2 jaluran ini tak ada beza. Sehingga kita di Maghrib boleh Al-Hasani kata aku Al-Husaini, boleh, tak ada larangan. Uyan Husaini boleh kata aku Al-Hasani, tak ada larangan. Kerana apa? Saya akan menyebut sudut zahir, sudut batin, sudut syariat, sudut hakikat. Sudut
dalaman, batin, ilmu hakikat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kuntu ana wa Ali nuraini baina yaday Allah. Aku dengan Ali adalah kuntu ana wa Ali nuraini baina yaday Allah. Aku dan Ali dua cahaya di depan Allah. Tapi kunna Kami. telah ada. Ya, dulu. Kami dulu telah menjadi dua cahaya antara tangan Allah, tanpa menjasadkan, tanpa mentashbihkan, antara tangan Allah atau di hadapan Allah. Thumma awda'ana sulba Adam. Kemudian Allah simpan kita dalam sulbi Adam. Selepas tu lazilna nataqallabu fi aslabir rijal. Kemudian kita sentiasa berubah dalam tulang sulbi rijal, anbiya, awliya, arifi. Sehingga kita sampai kepada tulang sulbi Abdul Muttalib. Dengar ni kalam sensitif, halus. Sehingga kita berkumpul lagi atau bersama lagi di tulang sulbi Abdul Muttalib. Thumma kharajtu ana min Abdullah wa kharaja Ali min Abi Talib. Kemudian aku keluar nutfah, nur itu keluar melalui tubuh badan Abdullah, iaitu ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Ali min Abi Talib, dan Ali cahayanya keluar daripada saluran atau jalur Ali bin Abi Talib. Mazal sambung ada ni hadis disebut dari Syekh Al-Akbar Ibn Arabi, Sidi Ahmad Tijani, ramai awliya, Imam Qustulani. Hadis ni مشهور بين الصوفيين، لكن له أستاذ له سند. يا علي أنت مني وأنا منك. خلاص هذا حديث صحيح يشهد له. telah dikuatkan hadis ini dengan hadis yang sahih yang masyhur. Kuntu ana wa Ali, ya Ali, Nabi SAW berbicara dengan Ali, wahai Ali, kamu daripada aku dan aku daripada kamu. Kalau ya Ali, kamu daripada aku ni biasa, semua orang terima, sah wala? Tapi aku daripada kamu ni yang berat, betul tak? Ni yang sangat berat. Yani Ali, baginda juga keluar daripada Ali, yani perkara besar di sisi syariat. Faham? Jadi Ustaz memang yaqul hadis ni masyhur dalam kalangan sufi, tapi dikuatkan. Naqulu bi istilah muhaddithin wa yashhadu lahu atau ya'dhuduhu, dikuatkan dengan hadis ni. Jadi sambung hadis, tak sampai sini sahaja. ثم اجتمعنا في الحسن والحسين فالحسن والحسين نورين من نور الله. Kemudian kita dikumpul balik في الحسن والحسين, pada Hasan dan Husain. فالحسن والحسين نورين من نور الله. Maka Hasan dan Husain adalah dua nur, dua cahaya daripada cahaya Allah. Tambah kepada Ustaz, ni riwayat juga dalam kitab Imam Syabalanji fi Fadail Ahli Bait An-Nubuwah, dan masyhur dalam di sisi ahli mahabbah zuriyat baginda sallallahu alaihi wasallam, masyhur di Mesir. Jadi ثم اجتمعنا في الحسن والحسين. Mungkin ada ahli syariat sini, ada ahli tarikat, ada ahli hakikat, tapi insyaallah dengan cara diterima kalam itu. Apakah yang keluar? Hadra Allah, hadra lama, qadim, munazzahatu min kulli wajh, disuci daripada segala sudut, mukhalifatu lil hawadith, menyalahi semua perkara baru, sah wala? Okey. Dan Allah menjadikan alam ini dengan satu perantaraan, iaitu nama Haqiqah Muhammadiyah. Kalau kamu Khadwati, kalau kamu Naqsyabandi, kalau kamu Syadili, tapi belum mengenali hakikat Muhammadiyah dan perantaraan agung antara azal dengan baru, ketahuilah kamu bukan sufi, belum. Kamu menanggung nama sufi sahaja. Sebab hakikat Muhammadiyah ini adalah musallama, satu musallama, kaidah utama dalam ilmu tasawuf, khusus tasawuf irfani hakikat. Jadi Allah menjadikan alam ini dengan perantaraan baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda alaihi wasallam adalah perantaraan yang menampaikan limpahan madad ilahi lama dan menampainya kepada alam baru. Kalau tak ada perantaraan itu, nescaya alam ini terbakar dengan menghubungi Allah, tak boleh. Yakni tak boleh ada hubungan dengan makhluk dan khaliq tanpa kewujudan perantaraan tersebut. Yakni contoh elektrik ni, kita ada transformator sana, transform yang mensesuaikan elektrik supaya kita tak terbakar, betul tak? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam yang perantaraan agung, melalui beliau segala, innamallahu mu'tin wa anal qasim, sesungguhnya Allah mu'tin, pemberi, dan aku membahagi atau pembahagi, qasim. Jadi limpahan madad ilahi yang sampai kepada alam hadis dua jenis. Ini kalam ahli hakikat awliya Allah, kalam Wali Songgong, kalam Maulana Malik Ibrahim, kalam awliya Allah, jalal dan jamal, madad jalali dan madad jamal. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Semua nama-nama Allah terbahagi kepada nama Jalali, nama Jalali, sifat Jamaliyah, sifat Jalaliyah. Subhanallah, dengarlah wahai mereka yang ada hubungan dengan Hasan dan Husain. Allah Azza wa Jalla dalam hadis itu yang kuntu ana wa Ali nurain, aku dengan Ali dua nur di sisi Allah. Apakah nur itu? Tajalli Jalali, tajalli Jamali. Baginda sallallahu alaihi wasallam penzahiran jamal Allah, Ali penzahiran jalal Allah.
Sebab apa ada satu soalan timbul? Sebab apalah tak jadi baginda sallallahu alaihi wasallam terus beliau mengkumpulkan tajalli jalan dan jamal? Sebab apa tak boleh? Sebab apa kena ada hamil? Mana hamil? Menanggung jalal Allah. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam selalu sebut ustaz majlis ini kata rahmatul lil alamin. Rahmat lil alamin yani tak boleh jadi penzahiran jalal ilahi. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam tak membunuh seorang dalam kehidupannya. Langsung sebab rahmatan lil alamin. Allah menciptakan Ali supaya umpama hamil menanggung jalal Allah supaya pergantian kepada Rasulullah. Yani boleh kata membahagi hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua zat Muhammadi, zat Alawi. Selepas tu saluran dua cahaya itu berkembar. Maklum kembar sampai keluar dari Abdullah Rasulullah, Abu Talib, Ali. Okey, sebab apa keluar? Sebab apa ada orang tanya sebab apa Ali tak keluar dari Abdullah sama Rasulullah? Kalau keluar dari Abdullah mana boleh kahwin Fatimah? Jadi habis tak ada zuriat Nabi. Keluar dari Ali bin Abi Talib supaya halal harus kahwin Sayyidah Fatimah. Selepas itu Allah Azza wa Jal kumpul balik dua cahaya, kahwin Ali dari Fatimah. Sabda Nabi SAW, "Lau lam yakhliqillahu Aliyan lam yakun li Fatimah kufuun." Kalau Allah tak menjadikan Ali, niscaya tak ada kufu bahasanya, kufu kepada Fatimah. Sebab itulah Sayyidina Bakar datang minta Fatimah, nasihat Nabi SAW, tolania. Datang Umar, tolania. Fatimah itu dicipta kepada Ali, Ali dicipta kepada Fatimah. Selepas itu Allah melahirkan Hasan dan Husain. Hasan yang menanggung jamal ilahi, Husain menanggung jalal ilahi. Sebab itulah Hasan mendamaikan umat Islam, tinggal khilafah, mati dalam cara diam, tak ada darah keluar kerana dia penzahiran jamal ilahi, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Husain penzahiran jalal Allah, kegagahan Allah, hidup fitnah, niza', khilaf, dan mati di pancung kepala ahli bait Nabi SAW, 17 kepala yang mulia. Sebab bukan dia memilih itu, beliau adalah penzahiran jalal ilahi. Dan seterusnya saya nak ringkaskan, kalau saya nak luaskan, benda ini memang besar, hakikat besar yang akan menghilangkan perselisihan, ikhtilaf antara atau sensitif antara keturunan Husain tak ada beza. Ini penzahiran jalal, ini penzahiran jamal yang ditetapkan daripada Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Selepas itu Allah meniram umat Islam dengan dua siraman. Siram Al-Hasani Jamali, siraman Al-Husaini Jalali. Jalan tasawuf syukur, nama jalan sufi syukur. Jalan jazbah syukur, khataf, tanpa suluk tingkatan-tingkatan. Nama jalan syukur tasawuf Syadhiliyah, Ahmadiyah, Tijaniyah, Jazuliyah. Ni jalan syukur Maghribi. Itu keluar daripada Sayyidina Hasan. Jalan tasawuf tingkatan suluk, nama jalan suluk, jalan mujahadah, jalan khalwah, nama jalan Husaini. Kepimpinan ketua tarikat itu semua zuriat Husain, Ahmad Rifai, Ahmad Badawi, Bahauddin Naqshband, Najmuddin Kubra. Ini semua nama jalan suluk, bukan jalan jazbah. Faham? Jadi itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sudut batin. Sudut zahir, Hasan ibn al-Hasan, Hasan anna Hasan kahwin dengan Fatimah bintul Husain. Jadi dari hari itu semua orang Jamali dah tambah Jalali, semua orang Hasani jadi Husaini. Okey, yang kedua, saluran kedua siapa? Ali Zainal Abidin, datuk kepada semua Husaini, kahwin dengan Fatimah bintul Hasan. Fatimah bintul Hasan, jadi semua Husaini jadi Hasani, dan semua Jalali jadi Jamali. Jadi yang mengkumpulkan jalal dan jamal dalam ibarah sufi nama ahlul kamal, jalalun wa jamal. Faman jama'a bainahuma, barang siapa mengkumpulkan kedua-dua, nama ahlul kamal. Maklum. Jadi alhamdulillah tidak ada satu bumi atas muka bumi ini melainkan ada dua jaluran. Kena ada Hasani dan Husaini, tapi kebanyakan yang atas kena Hasani kerana abang, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mewariskan Hasan dan Ali mewariskan Husain. Ya Ali, wahai Ali, al-Hasanu minni, Hasan daripadaku, Husain daripadamu. Faham wala? Itu hikmah Allah. Sebab itulah juga kunci yang membukakan tanah Jawa yang awal adalah syari'. Itu pandangan atau i'tiqad kita, bukan nak memaksakan orang menerima pandangan ini, pandangan sendiri. Boleh ditolak, boleh diterima. Faham wala? Tapi alhamdulillah yang muttafaqun alaih, yang disepakati bahawa semua ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hilang kemusykilan. Jadi ini ringkasan kalam saya. Nasihat nak menampai kepada saudara kita, nasihat yang terakhir, bahawa orang yang yashtaghilu bi ilmi al-ansab, sibuk dengan ilmu nasab, kena penuh dengan marwah, akhlak, keadilan, insaf, wara', sifat semua kena ada padanya. Terkumpul semua sifat ni yang baik dalam satu sifat, iaitu adamut ta'ni 'ala al-ansab. Maka Tidak mencela nasab orang. tidak mencela atau terjah atau menghinakan nasab orang lain. Firman Allah,
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah dengan kesalahan orang lain kamu melakukan kesalahan. Yani kalau ada ekstrem Ba'alawi yang kurang ajar buat kehinaan terhadap silsilah Wali Songo, jangan kamu balasnya dengan metodenya. Jangan kamu menghinakan nasab Al-Ba'alawi atau terjah atas Al-Ba'alawi. Ini memurkai Rasulullah, ini menyebabkan pemurkaan Rasulullah atas Sayyidah Fatimah. Awas, hari kiamat akan ya'kul asabi'u, ya'ab, gigi jarinya yang menghinakan sebahagian daripada zuriat Rasulullah. Al-Ba'alawi, tidak ada orang di Arab yang menafikan nasab mereka melainkan orang Wahabi dan Syiah. Dua-dua terjah nasab mereka. Syiah kata nasab mereka tak sahih, Wahabi kata nasab mereka tak sahih. Ahli Sunnah disepakati daripada Imam Nabhani, daripada Imam Ibn Hajar Haytami, mereka menaksi atas kemuliaan dan kehebatan nasab mereka. Betul lah Syekh Rahim? Jadi jangan yajrimannakum syana'anuhu, jangan kamu membalaskan kesalahan yang dilakukan daripada sebahagian daripada Al-Ba'alawi sehingga kamu melakukan salah besar. Awas, akan hari kiamat akan tenggelam dalam peluh kerana malu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, ini yang wasiat. Jadi yang nak pegang ilmu nasab ni, jangan ta'assub, jangan buat putusan, jangan takabur, jangan kata ini yang sahih yang lain batil. Allah sahaja yang tahu kebenaran. Allah sahaja. Sampai mana ilmu kamu dan pandai kamu, memang macam Datin tadi, saudara kita Datuk Doktora kata dia murajaah pandangan kerana dah dapat manuskrip baru. Yani maksud orang yang beriman selalu mengkajar ilmu, selalu kajar belakang ilmu. Al-hikmatu ghadatul mu'min. Al-hikmah adalah pencarian, benda yang hilang. La, hikmatul mu'min, ghadatul mu'min, barang hilangnya orang yang beriman, orang mukmin. Yani ketika datang satu bukti, kita rujuk kepadanya, jangan ta'assub kepada pandangan sendiri. Kalau nak jadi awliya Allah, okey, nasihat yang terakhir, nak buat apa dengan jalan awliya Songgong? Kalau kita semua ni hamba kepada nafsu sendiri, belum selamat daripada nafsu, belum seluk jalan ilahi, belum jadi orang murni dan suci, belum suci daripada keakuan sendiri, belum jadi waliullah. Jadi nak buat apa dengan cerita awliya Allah dan cerita Wali Songo kalau saya sendiri atau orang yang hadir masih lagi hamba kepada nafsu dan hawa dan syaitan? Nak soal kamu, nak buat apa dengan cerita bangga dengan Wali Songo tapi kamu masih lagi hamba kepada diri sendiri, hawa nafsu, ahli hijab? Betul tak? Jadi marilah bukan menceritakan cerita mereka, marilah jadi mereka. Sebab kalau datang Maulana Malik Ibrahim, Maulana Syarif Hidayatullah, tak meridai keadaan kamu, tak rida atas ahwal kita zaman ini, tak rida. Jadi jom kita ikut jalan mereka, cari jalan sufi yang murni. Tidak boleh hampus yang qarib habis, hampus, jangan punah. Yani tak boleh habis awliya Allah daripada bumi ini. Tapi akhir zaman awliya Allah ditutupi, disembunyi. Itu hikmah Allah. Akhir zaman susah nak mencari awliya Allah, tapi ada lebih ramai daripada awliya terdahulu. Jadi marilah kita pergi cari jalan kita itu. Kalau orang yang duduk sini nak menguasai organisasi Ahlul Bait atau Rabita Ansar, tapi mereka tenggelam dalam kegelapan, tenggelam dalam hawa nafsu, ujub, takabbur, menyembah diri sendiri, nak buat apa dengan Rabita Ansar Jawa Tes'a? Jawa Tes'a kalau keluar sekarang, adakah ridha dengan keadaan tanah Jawa sekarang? Arak, zina, budak-budak kita ikut jalan orang kafir, aurat, maksiat, TV penuh dengan maksiat. Itu adakah kalau Gunung Jati datang zaman ni diam? Tak payah menyebut Syarif Hidayatullah akan buat apa kalau datang zaman ini. Jadi jom kita mendirikan agama Allah dan syariat Allah secara keseluruhannya, syariat, tarikat, hakikat, yang memisahkan satu daripada tiga ni nama zindiq. Jom kita, itu yang nasihat saya. Jangan bangga sangga atau seronok dengan Wali Songo. Wali Songo melepaskan diri ni daripada kamu wahai ahli zaman ini. Sebab tak ada larangan kita nak capai maqam mereka dan martabat mereka dan nak jadi awliya Allah seumpama mereka. Kita kena usaha, kena cari jalan ilahi, kena azam suluk, buang diri sendiri, tinggal keakuan sendiri dan pergi cari Allah supaya kamu jadi pewaris yang benar kepada Wali Songo, bukan hanya burung kakak babaga, burung kakak tua yang selalu pam itu sahaja. Jangan jadi macam tu. Sebab apa Nusantara menamakan, nak tanya burung itu nama burung kakak tua? Sebab kakak tua kalau tak kahwin duduk di rumah selalu
Yang Melayu kata darah tua. Kalau tak kahwin, tak pergi, tak tepat rumah suami, kita pening letih dari kakak itu, muhasabah. Sebab apa buat ni, mana itu. Jadi macam burung. Burung itu buat macam kakak tua. Ni, gurau sikit. Jadi, jom kita janganlah jadi burung kakak tua. Menyebabkan pening sahaja. Jadilah awliya Allah. Itu saya dapat pantun dalam bahasa Melayu. Jadilah awliya Allah. Macam nama ni mulia. Ubaidullah Al-Ahrar. Kena jadi macam Ubaidullah Al-Ahrar. Habis masa wala boleh tambah satu kisah Naqsyabandiyah? Boleh? Satu kisah? Boleh. Maulana Muhammad Bahauddin Naqsyband. Semua silsilah yang saudara kita, tetamu yang mulia menyebut tentang Jalal Kubra, Nasrul Musairuddin, Syamsuddin, Al-Ajal. Semua memang satu silsilah dengan Bahauddin Naqsyband, dengan Mir Kilal, dengan Abdul Khaliq Ghajdawani, iaitu Sada Bukharah dan Samarkand. Zuriyat Al-Husaini. Jangan menyebut Uzbekistan. Uzbek itu kalimah mudar yang ditanam dari orang putih. Macam ni, macam Indonesia. Selama walaupun mereka sekarang buat explanation lain, oh Hindu itu makna lala, Hindu maksud orang Belanda nak menghinakan kita, menamakan kita dengan Hindu, Pulau Hindu. Nah itu. Nak buat macam mana? Jadi Uzbek itu nama tanah Mawara'an Nahar, kalau geografi Arab dulu, yang membelakangi nahar, sungai besar. Jadi nak ceritakan sikit sebab dalam orang yang hadir dalam kita semua banyak ada khawatir, banyak sangka tak baik, banyak mada munafasah, bersaing, banyak orang nak menaik, nak mengkutwai, dijangkiti dengan fitnah kekutuaan. Semua penyakit ini tersebar. Tak payah saya kata boleh melihat dalam jiwa mereka, mungkin boleh melihat benda itu. Jadi nak menceritakan satu cerita bagaimana awliya Allah jadi awliya Allah sampai jadi wali Allah. Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyband, tuan tariqah Naqsyabandiyah, yang mengata, alladhi qala ana bari'un min ma'rifatillah illam yakun bidayatu aqdami nihayatu aqdami Abi Yazid. Aku melepaskan diri daripada ma'rifah Allah kalau permulaan aku tak berakhiran Abu Yazid al-Bustami, bukan Ghazali, Abu Yazid al-Bustami. Yani maksud kalam ni tak tahu terjemah. Penghujung kewalian Abu Yazid al-Bustami iaitu permulaan aku dari ketinggian jalannya. Macam jalan mujahadah, akhirnya mula jalan syadiliyah, jalan syukur. Macam yang ada dalam tasawuf. Jadi Maulana Bahauddin Naqsyband jumpa gurunya iaitu Mir Kilal Al-Husaini. Mir Kilal Al-Husaini. Billah ya wahai saudara Melayu, wahai saudara Nusantara, dengar awliya Allah macam mana menembuni diri. Tahu Mir Kilal ni buat apa? Bukan tuan guru pesantren. Bukan مصارع. ماذا مصارع الذي يتقاتل في الحلبة ذاك؟ boxing. bertarung. Dengarlah wasitah besar silsilah Naqsyabandiyah Aliyah, kutub zamannya. في فهم أولياء الله. ولي الله مربي besar di dunia. Datang sini Muhammad Bahauddin Naqsyabandi ketika remaja, yang syabab. Wahai tuan, siapa guru saya? Kata guru kamu anjing. Dengar. Melayu, orang Melayu Malaysia kita, masuk syaitan dekat rumah mereka lebih ringan dari masuk anjing. Betul tak? Betul tak Melayu? Anjing ni lagi berat daripada syaitan. Betul tak? Okay, waliullah kata apa kata anak muridnya? Ini antum Naqsyabandiyah, silsilah Naqsyabandiyah, iaitu Khalidiyah dan Mujaddidiyah. Selepas Bahauddin ada Maulana Ahmad Faruq As-Salahandi Mujaddidiyah, Maulana Khalid bin Hain Khalidiyah. Kalau ada masalah, insyaAllah masalah yang saya akan berbicara tentang sejarah Naqsyabandiyah, macam mana terpisah dan rahsia Naqsyabandiyah. So, saya bertemu dengan Naqsyabandiyah di Malaysia, tak tahu langsung tentang Naqsyabandiyah. Khalifah, nama Khalifah Tariqah Naqsyabandiyah, tak tahu nama guru Tariqah Naqsyabandiyah. Saya jumpa Khalifah Syattariyah di Malaysia, tak tahu siapakah nama tuan Tariqah Syattariyah. Boleh tanya sekarang ada Syattariyah sini, sebab apa nama Syattariyah, siapa mempunyai Tariqah Syattariyah, tak tahu. Itu tasawuf akhir zaman. Jadi tanya Sidi Bahauddin, kata wahai tuan, siapakah guru saya? Kata guru kamu atau bukan guru kamu? Qala fathuka ala yadi kalbi, pembukaan kamu atas atau melalui anjing, seekor anjing. Kalau anak murid Melayu datang dekat hamba yang dhaif ni, tanya siapa guru saya, anak kata anjing akan pukul saya. Zaman ini. Tapi orang nak menyelamat diri daripada ular yang hidup sini, nafsu. Boleh buat apa-apa untuk capai selamat nafsu. Jadi kata fathuka, pembukaan kamu melalui seekor anjing. Jadi buat apa? Dengar wahai saudara kita, berhati ya. Concentrate, dengar betul-betul supaya ambil i'tibar. Jadi buat apa? Lari. Keluar cepat daripada gurunya, pergi kepada seluruh anjing Bukhara. Khidmat selama 6 tahun. Khidmat semua anjing Qasrul Arifan, kampung Imam Bahauddin Naqsyaband, Qasrul Arifan dekat Bukhara.
habis 6 tahun khidmat anjing-anjing seluruh semua anjing-anjing kampung tersebut, yakni basuh yang sakit, basuh yang ada kekotoran, sapu rumah-rumah mereka, bagi makanan, bagi minuman, faham, merayu, tawassul Allah dengan anjing-anjing kampung itu, kerana gurunya kata pembukaan kamu melalui anjing. Kita zaman ini kadang-kadang bertemu dengan awliya Allah yang tanda kewalian terus jelas, tak ikut, mesti lagi marah berpaling daripada kebenaran, na'udzubillah. Jadi khidmat anjing ini kunci kejayaan, kunci kesucian, kunci pembukaan, menghinakan nafsu sendiri. Setiap sesuatu yang menyebabkan kamu rasa atas, rasa tinggi, ketahuilah itu adalah keracunan, kerusakan, kebinasaan. Lihatlah kepala, lihatlah kelapa, sampai namanya macam kepala, kelapa, pokok kelapa. Sebab syarinait didendah daripada Allah dengan apa? Kena mana? Tahmil thamrah, menanggung buah-buah. Ha? La, tahmil. Berat. Berat dengan buah-buahnya, sebab dia cari naik, didendah daripada Allah, kena angkat. Kadang-kadang hasil buah satu musim sampai 200 kilo, kadang-kadang sampai bengkok pokok itu dari beratan. Sah tak? Tapi pokok labu buahnya di Arab 30 kilo, bukan macam labu Melayu. Labu Nusantara macam orang Nusantara kecil. Labu Arab macam ni, tak boleh kita angkat. Jadi dengan tawadhu' pokok labu yang mengalir atas bumi menghinakan diri, Allah sakhara laha al-ardha litahmila thamra. Mana? Sakhara laha, subhanallah, sakhara. Ha? Ditundukkan. Allah mentundukkan bumi, ditunduk bumi supaya bumi angkat keberatan buah pokok itu, kerana pokok itu cari rendah diri. Fahami? Tak terkesan dengan angin yang kuat, kelapa boleh patah apabila datang angin, sebab dia cari naik. Jadi sambung, Sidi Bahaduddin Naqsyaband habiskan 6 tahun khidmat anjing. Tahu anjing dalam mazhab Syafi'i? Kalau kita dalam mazhab Maliki ringan sikit hukum anjing, kalau kamu hukum berat. Tapi betul tak? Khidmat anjing tak biasa, sebab boleh mengkotorkan baju dengan anjing, dengan kesan anjing, dengan kekotoran anjing, tapi dengan kekotoran itu akan dapat kesucian hati. Faham? Boleh kita mengkotorkan baju kerana boleh masuk bilik air, tukar baju mandi, jadi alhamdulillah habis najis itu. Tapi najis yang ada dalam hati boleh basuh, boleh dibasuh, senang dibasuh. Perlu khidmat anjing untuk menyembelih anjing kamu yang ada dalam hati. Jadi selepas 6 tahun, nak hadiskan cerita, selepas 6 tahun Sidi Bahaduddin Naqsyabandi sendiri menceritakan kisah ini dalam sajarannya yang ditulis dengan tangannya. Saya dah baca di Turki dulu masa saya muda. Beliau menyata bahawa satu hari keluar dekat padang pasir atau yakni padang-padang yang sekitar kampungnya Qasrul Arifan, jumpa satu enjin dalam keadaan zuhul. Tak tahu kamu mengenali istilah sufi ini, zuhul atau istighraq, atau yakni fana itu lagi tinggi. Istighraq macam ni, syukhus sampai mata tak, ni nama istighraq. Zuhul ada bahasa Melayu dalam istilah sufi, pelongo, nama zuhul. Zuhul ni satu hal yang boleh berlaku kepada awliya Allah. Sidi Ahmad Badawi, tahu tuan tarikat Burhaniyah Badawiyah Sutuhiyah di Mesir, tahu dia kenal sangat Syekh Rahim. Duduk 9 tahun, tak tahu berapa tahun di dekat Kaabah dalam hal zuhul, sampai mana tumbuhan-tumbuhan, rumput-rumput naik atasnya sampai menyutupi badannya. Orang yang bertawaf tahun 1, 2, 3 lalu dekat tawaf, ini Sidi Ahmad Badawi belum sedar, tak makan, tak minum, tak tidur, tak buang air, tak nafas, tak bernafas, kaku, tahu, jumud macam jadi batu. Selepas tu sedar balik berapa tahun, pergi ke Mesir menyebarkan tarikat Sutuhiyah Burhaniyah Badawiyah, awliya Allah. Jadi Sidi Bahaduddin bertemu dengan anjing dalam hal zuhul. Anjing tu macam ni, anjing. Jadi Sidi Bahaduddin kata Allah awqa'a fi qalbi atau alqa fi qalbi, mana? Mencampak dalam hati atau melentas, Mengilhamkan kepada saya. yakni menilhamkan dalam dalaman saya bahawa ni anjing yang telah dikhabarkan daripada gurunya dulu. Dia macam ni, awliya Allah, dengar awliya Allah. Kamu wahai umat iman sekarang takabur khidmat saudara kamu manusia. Melayu ni, Melayu, saya sebab uji dengan orang Melayu ni. Melayu ambil gelas adik, ketika adik minum, nak gelas pusing macam ni, minum dari sini. Ada tak? Anak saya Melayu sebab ibu Melayu. Nak minum gelas abang, tukar tempat. Sayyidina Nabi SAW, ketika Aisyah minum, cari tempat melut Aisyah dan minum dari sana. Saya ketika sampai 2008 di rumah Ibu Ustaz Ali, mereka dah makan, anak lambat sampai, ada pinggan-pinggan orang yang telah habis makan. Anak ambil pinggan itu, bubuh nasi nak makan. Ibu, jangan, saya bagi baru pinggan yang baru. Piring yang baru. Bekas anak cara biasa Arab ambil itu berkat.
Nabi SAW mengajar kita biriqati ba'dina biturbati ardina yushfa mariduna biizni rabbina. Yani air liur kita adalah penawar kepada kita. Jadi sekarang ada itu fahaman itu gili, dalam bahasa Melayu kata gili. Saya ada faham bahasa Melayu. Jijik, bahasa kita jijik. Jijik atau kiji. Jijik. Jijik daripada kamu. Sebab apa jijik daripada orang lain? Kamu yang lebih kotor. Pergi tengok kamu dalam tandas macam mana. Jijik dari orang lain. Pergi jijik daripada diri sendiri kamu. Itu sufi. Jadi Sidi Bahaduddin Naqshband kata, oh ni memang itu khabar dulu, khabar gembira daripada guru saya. Fataqaddamtu minhu bi adabin. Saya pergi dekatnya dengan penuh adab. Wa talabtu minhu an yad'u li, dan aku meminta daripada beliau, bukannya beliau, janji tersebut, doa kepadaku, untukku, doa untukku. Jadi anjing itu jadi nak buat guru betul. Anjing itu malah berpaling, malah inqalab ala dhahri. Berpaling atas ni belakangnya dan angkat tangannya depan. Dah buat macam ni. Gaduh, sedang doa. Dan Maulana Bahaduddin Naqshband buat macam ni. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Qala falam ufariqhu. Tak meninggalkannya, melainkan telah hilang segala hijab-hijab dan telah melihat hadrah ilahi yang sempurna dengan berkat khidmat anjing-anjing. Bagaimana pula kalau khidmat ahlullah, ahlul ilm, ahlul Quran, ahlul nasab dengan niat baik, bukan dengan niat nak cari ke atas. Kerana kalam awliya Allah, kunu fi al-dhaili wa la takunu fi ar-ra'si fa inna ad-darbata idza ja'at takunu 'ala ar-ra's. Jadilah dekat ekor, jangan jadilah dekat kepala, kerana pukulan kalau datang akan datang kepada kepala. Kalau orang nak bunuh ular, pukulnya dari ekor atau dari kepala? Dari kepala. Yakni kalau kamu duduk dekat kepala, niscaya semua pukulan-pukulan akan sampai kepada kamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Ya, nak serah kepada lain, tapi saya nak istighfar daripada kesalahan yang saya mengeluarkan daripada murid saya. Wa harap maaf.